Aku yang mula-mula perasan ada seorang yang tak dikenali dalam kumpulan kami. Dalam cahaya unggun api, aku mengira ada 6 orang termasuk aku. Sepatutnya kami cuma ber-5. Bila masa yang seorang ni sertai kami, tak ada sesiapa pun antara kami yang sedar. Aku kenal semua muka-muka yang berada di depan aku. Semuanya aku kenal sejak dari kecil lagi. Mark duduk sebelah Sarah dan macam biasa, semua ayat-ayat yang keluar dari mulut Mark adalah usahanya untuk mengorak Sarah. Aku kenal Mark dan Sarah sejak dari darjah 4 lagi dan Mark memang dah minat kat Sarah dari dulu. Sarah pula macam biasa, tak habis-habis main tarik tali dengan perasaan Mark. Di sebelah kanan Sarah pula ialah Ben. Masa aku kat sekolah rendah dulu, aku berperang besar dengan Ben sebab berebut kat mainan Pokemon. Lepas kami berdamai, kami jadi kawan baik. Macam belangkas, semua benda kami buat sama-sama. Sampailah sekarang walaupun kami dah besar panjang. Dari tadi, Ben macam tak nak lepaskan tangan girlfriend dia, Jessie. Macam takut sangat Jessie lari. Selepas Ben bertemu jodoh dengan Jessie, aku, Mark dan Sarah menyambut Jessie ke dalam kumpulan kami. Masa mula berkenalan dulu, Jessie agak pemalu orangnya. Tapi lama-lama, dia mula selesa dengan kami semua. Tapi, muka ke-6 ni, aku tak kenal langsung. Aku langsung tak ingat sejak bila aku kenal dia. Dan sejak bila dia jadi kawan kami. Tapi dia macam selesa sangat duduk dengan kami. Berborak-borak macam dah lama kenal. Yang lagi pelik, kawan-kawan aku yang lain macam tak perasan keanehan ni. Diorang layan je dia. Oi, Ryan. Sergah Ben mematikan lamunan aku. Kau berangan Ni, aku tengah bagi tahu Jessie pasal cikgu kelas kita masa darjah 6 dulu. Apatah nama dia? Nama dia Mr. Smith. Balas aku. Mr. Smith. Aku tengah cerita kat Jessie macam mana kau selalu buat cikgu tu marah. Ingat tak masa kau submit assignment pakai dakwat warna kuning tu? Ingat? Aku membalas. Berasap telinga Mr. Smith sebab bengang dengan kau masa tu. Ujar Ben disambut dengan deraian ketawa rakan-rakan yang lain. Aku hanya ketawa kecil dengan separuh hati. Ketika aku melihat cara lelaki pelik tu, dia memerhatikan kami sambil tersengih. Bila ada yang berjenaka, dia ketawa. Bila ada yang bercerita, dia berpura-pura memberi perhatian dan mendengar. Ben tiba-tiba berdiri lalu mengumumkan kepada kami, aku nak pergi toilet kejap. Dan tak berapa lama kemudian, Ben berjalan menuju jauh dari kawasan kemah. Macam manalah kawan-kawan aku ni tak perasan lagi? Tak ada siapa antara kami yang kenal orang ke-6 ni. Tapi semua orang buat macam... Lelaki itu tiba-tiba berdiri. Aku nak pergi toilet kejap, katanya. Itu kali pertama aku mendengar lelaki asing itu bertutur. Suaranya seperti dipaksa. Langkahnya sedikit janggal. Tapi aku tak tahu kenapa. Tak lama kemudian, lelaki itu juga hilang dari pandangan kami. Jessie, kau tak perasan lagi ke? Aku terus menerpa Jessie dengan soalan yang dah lama aku peram. Apa? Dahi Jessie berkerut. Siapa lelaki tu? Dia kawan siapa? Kenapa dia join kita? Soal aku bertali arus sambil jari telunjuk kiriku menuding ke arah tempat di mana lelaki asing tadi duduk. Dia bukan kawan Mark ke? Aku ingat dia naik satu kereta dengan Mark tadi. Sarah dan Mark tidak mempedulikan aku dan Jessie. Macam biasa, mereka leka dalam dunia sendiri. Sekejap berbual, sekejap tergelak. Tiba-tiba,
Bunyi yang memanah telinga itu mematikan perbualan kami, diikuti dengan suasana hening yang merindingkan. "Apa ke bendanya tu?" soal Mark membelah kesunyian. "Aku tak pernah dengar bunyi binatang macam tu," ujar Sarah. "Bunyi kucing hutan kot," kata Jessie separuh yakin. Aku merasakan tubuh aku bagi direnjat. Peluh dingin membasahi tengkuk aku. Ben masih belum balik lagi dan lelaki asing tadi pun masih ada dekat luar sana. "Kat sini mana ada kucing hutan? Tu bunyi rusa. Bunyi rusa memang pelik sikit kalau tak biasa dengar," ujar Mark. Beberapa detik kemudian, Mark dan Sarah kembali menyambung perbualan mereka yang terbantut. Lelaki asing tadi muncul semula dari celah-celah pokok dan kembali ke tempat duduknya. Aku ingatkan Mark dan Sarah dah perasan pasal lelaki tu, tapi nampaknya mereka masih leka. Lelaki itu mengambil setin air buah dari kotak ais. Pergerakannya aneh, macam ni kali pertama dia nak belajar buka air tin. Lelaki itu kemudian kembali ke tempat duduknya. Aku hanya memerhatikan cara matanya memandang Mark dan Sarah, seperti singa menghendak mangsa. Air tin di tangannya sekali pun tak dihirup. Perlahan-lahan, tangan aku merayap untuk mencapai sebilah kapak yang sejak dari tadi aku sandarkan di belakang tempat duduk aku selepas kami selesai memotong kayu api petang tadi. "Ryan, Ben tak balik-balik lagi dari tadi," kata Jessie kepada aku dengan perlahan. "Jangan risau, Ben mesti okey." Aku sendiri pun tak yakin dengan kenyataan itu. Aku berdiri dengan kapak tadi di tangan lalu berkata, "Aku nak pergi ambil kayu api lagi." Penipuan aku langsung tak meyakinkan. "Okey, hati-hati," jawab Mark ringkas. Aku tak sepatutnya bersuara. Lelaki asing tu menguncikan pandangannya ke arah aku. Aku melangkah melintasinya dan aku cuba untuk berlagak seperti tiada apa yang berlaku. Aku meneruskan langkah hingga ke hujung kawasan tapak perkemahan kami. Setiap langkahku diperhatikan lelaki asing itu. Aku mengharapkan dia menoleh ke arah lain supaya aku ada peluang untuk melakukan sesuatu. Tetapi dia langsung tak mengalihkan pandangannya. Dari cahaya unggun api, aku dapat melihat pusingan kepalanya tak macam manusia normal. Sampai hari ni aku tak pasti apa yang berlaku. Jangankan berjalan, aku langsung tak nampak bila masa lelaki tu berdiri, tapi tiba-tiba dia berada di depan aku. Mukanya hanya beberapa inci jaraknya dari muka aku. Dengan senyuman yang menggerunkan, sekali lagi suara garaunya berkata, "Nak pergi ambil kayu api lagi." Bau nafasnya seperti bau darah. Sedetik kemudian, Ben muncul entah dari mana. "Ben!" teriak Jessie. "Korang dengar tak bunyi tadi? Kucing hutan ke tu?" soal Ben. "Dengar, kami rasa tu rusa jantan," kata Mark. "Awak pergi mana? Kenapa lama sangat?" soal Jessie kepada Ben. "Saya sesat tadi. Saya pergi jauh sangat kot, sampai tak nampak tapak camping kita. Nasib baik, last-last jumpa juga jalan balik sini," terang Ben. Melihat Ben kembali dengan selamat, aku merasakan perasaan lega menerpa. Aku menoleh untuk melihat lelaki asing tadi, tapi dia sudah tiada lagi di situ. Entah bila dia hilang. Dalam fikiran aku sekarang ialah, kami semua kena cepat-cepat meninggalkan kawasan ni sebelum sesuatu yang buruk betul-betul berlaku.
Entah, aku pun tak kenal. Siapa lelaki tu tadi? Tanya Ben. Aku ingat dia kawan korang saja-saja join kita. Tambah Sarah. Kami berlima berdiri di sekeliling unggun api, masing-masing mula panik. Aku ingat dia datang dengan kereta kau, Ben, kata Mark. Tak, aku tak kenal dia, kata Ben. Kita kena keluar dari sini sebelum dia datang balik. Kita tak tahu kalau dia ni berbahaya, kataku. Kami berlima membuka kemah dan mengemas barangan sepantas mampu. Masing-masing didorong rasa takut. Berbekalkan lampu suluh, kami menyusuri hutan menuju ke tempat letak kereta. Sekali lagi kedengaran suara tadi. Langkah kami semakin laju. Setelah berada di dalam kereta dan pintu dikunci, barulah aku berasa selamat. Aku, Ben dan Jessie menaiki satu kereta, manakala Mark dan Sarah pula menaiki sebuah lagi kereta. Aku ingat kami dah selamat. Tapi aku silap. Kami memandu menyusuri jalan lama yang berliku-liku. Hanya tinggal sebatang jalan lama yang perlu kami masuki sebelum kami sampai ke susur keluar ke lebuh raya. Aku mula menekan minyak. Aku memang tak sabar untuk meninggalkan kegelapan kawasan terpencil ni. Aku pasti Mark pun sama, melihat dari jarak keretanya yang mengekori begitu dekat dengan kereta aku. Dalam hati aku terdetik. Sekurang-kurangnya nanti kami ada cerita menarik nak diceritakan kat orang. Entah dari mana, lelaki asing tadi tiba-tiba muncul di tengah jalan. Aku tak sempat mengelak lalu merempuhnya. Aku melihat badannya berlipat akibat dilanggar bahagian depan kereta yang aku pandu, lalu terpelanting jauh ke depan. Mark berjaya mengelak dari menghentam bahagian belakang kereta aku. Tapi Mark hilang kawalan dan melanggar sebatang pokok di tepi jalan. Aku takkan lupakan bunyi ketika besi kereta tu remuk dihimpit batang pokok. Jessie yang pertama sekali berlari keluar dari kereta sambil menjerit memanggil nama Sarah, diikuti Ben dan aku. Badan Mark pipih dihimpit logam yang remuk. Yang kami dapat lihat cumalah sebelah tangannya yang berlumuran darah. Mata Sarah berkelip sesekali. Nafasnya perlahan. Dari lutut ke bawah, Sarah ditindih akibat kesan hentaman. Dengan tangan yang menggigil, Ben mengeluarkan telefonnya untuk membuat panggilan kecemasan. Sedang Ben menerangkan kejadian pada operator panggilan, itulah ketikanya aku melihat lelaki asing tadi berdiri tak jauh dari kami. Senyumannya melebar, menunjukkan barisan giginya. Perlahan-lahan, lelaki itu berjalan menuju ke dalam hutan di bahu jalan. Aku melihat dia pergi. Dengan setiap langkah, lelaki itu berubah ke bentuk asalnya. Kulitnya ditutupi dengan bulu hitam dan 2 batang tanduk keluar dari kepalanya. Di bahagian tengah mukanya memuncung seperti seekor anjing. Dengusan nafasnya persis haiwan. Ternyata lelaki asing tu bukan manusia. Makhluk itu menoleh ke arah aku buat kali terakhir dan memberikan senyuman hodohnya sebelum hilang dalam kegelapan malam. Lapan bulan berlalu. Mark dah tak ada. Sarah selamat tapi mengalami kecacatan kekal. Kedua-dua kaki dan sebelah tangannya terpaksa dipotong. Ben dan Jessie pula dah berpisah. Aku pula macam mayat hidup. Aku tak boleh tidur. Setiap kali aku tutup mata, yang menunggu aku cuma mimpi ngeri. Aku dah tak tahan lagi. Ada sebab kenapa aku sampaikan cerita ni.
Aku nak orang tahu apa yang terjadi pada kami malam tu dan kenapa aku nak buat apa yang aku akan buat. Aku dah siapkan senjata aku. Aku akan pergi balik ke hutan tu. Aku nak cari dia. Aku nak balas dendam.